Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua. Isu yang akan kita bincangkan pada video kali ini, adakah Sabah dan Sarawak akan benar-benar mendapat suara yang lebih kuat di parlemen atau ini sekadar janji yang akan hilang ditelan masa? Soalan ini timbul apabila Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengumumkan bahwa pelaksanaan tambahan kursi parlimen bagi Sabah dan Sarawak hanya akan dimuktamadkan selepas pilihan raya umum ke-16. Kenyataan beliau mencetuskan pelbagai reaksi dengan ada yang melihatnya sebagai satu langkah positif dalam usaha memperkasakan suara Sabah dan Sarawak di parlimen. Namun, ada juga yang skeptis dan bertanya mengapa ia perlu ditangguhkan sehingga selepas PRU 16. Adakah ini satu strategi penundaan atau adakah masalah undang-undang yang begitu rumit sehingga ia memerlukan lebih masa untuk diselesaikan? Fadilah menjelaskan bahwa tambahan kursi ini memerlukan kajian mendalam dari sudut perundangan sebelum ia boleh dibentangkan di Dewan Rakyat. Buat masa ini, tiada tempo khusus ditetapkan bagi pelaksanaannya. Namun, beliau memberi jaminan bahwa proses ini sedang berjalan dan akan dibincangkan secara mendalam oleh Jabatan Peguam Negara bersama-sama dengan Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah dan Sarawak. Mereka dijangka mengemukakan laporan pada suku pertama tahun hadapan kepada Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MTP-MA 63 untuk diperbincangkan. Tetapi timbul persoalan, adakah laporan ini akan membawa kepada tindakan yang konkret atau sekadar satu lagi laporan yang dibentangkan tanpa sebarang tindakan susulan? Rakyat Sabah dan Sarawak sudah terlalu kerap mendengar janji-janji tentang hak mereka yang sering tertangguh. Apakah kali ini akan berbeza? Sebagai latar belakang, Suruhanjaya Pilihan Raya sudah menjalankan kajian mengenai tambahan kursi parlimen ini, tetapi ia hanya melibatkan Sarawak buat masa ini. Ini menimbulkan satu lagi persoalan. Mengapa hanya Sarawak yang menjadi fokus awal dalam proses ini? Apakah Sabah kurang mendapat perhatian atau adakah ia berhadapan dengan isu-isu tertentu yang menghalang kemajuan kajian ini? Seandainya terdapat isu atau perbezaan keutamaan dalam proses ini, penting untuk ia dijelaskan kepada rakyat agar tidak timbul sebarang kekeliruan atau rasa ketidakadilan. Kedua-dua negeri ini mempunyai hak yang sama dalam tuntutan suara di parlimen dan apa-apa perbezaan dalam layanan atau keutamaan akan mencetuskan reaksi dan perasaan kurang senang dalam kalangan penduduk. Dalam mesyuarat MTP-MA 63 pada September lepas, tuntutan untuk tambahan kursi parlimen ini telah dibincangkan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang mempengerusikan mesyuarat tersebut. Perbincangan ini menandakan satu lagi langkah penting dalam usaha menegakkan hak Sabah dan Sarawak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Namun, hakikat bahwa kali terakhir persempadanan semula kursi parlimen dilakukan adalah pada tahun 2006 menunjukkan bahwa proses ini bukanlah perkara yang kerap berlaku dan sememangnya memerlukan perhatian yang segera. Sabah dan Sarawak kini mempunyai 25 dan 31 kursi parlimen masing-masing atau 56 kursi keseluruhannya. Ini bermakna kedua-dua negeri ini hanya mempunyai kira-kira 25% daripada 222 kursi di Dewan Rakyat, satu jumlah yang dianggap kecil oleh ramai pihak berbanding dengan saiz dan kepentingan wilayah-wilayah tersebut. Adakah jumlah kursi ini cukup untuk memastikan Sabah dan Sarawak mempunyai suara yang setara dengan negeri-negeri lain dalam menentukan dasar dan masa depan negara? Sebenarnya isu tambahan kursi parlimen ini bukan sekadar angka. Ia mewakili satu simbol keadilan dan pengiktirafan bahwa Sabah dan Sarawak merupakan sebahagian penting dalam persekutuan Malaysia dengan hak untuk bersuara dan menyumbang secara lebih signifikan dalam membuat keputusan nasional. Bagi penduduk Sabah dan Sarawak, tambahan kursi ini akan memberi mereka suara yang lebih kuat dalam memperjuangkan isu-isu tempatan seperti pembangunan infrastruktur, hak tanah, pemeliharaan sumber alam, dan pemberian hasil minyak dan gas.
Apakah keadilan dapat ditegakkan dengan hanya 25% kursi parlemen, sedangkan Sabah dan Sarawak merangkumi sebahagian besar wilayah Malaysia dan mempunyai populasi yang terus meningkat? Bagi sesetengah pihak, janji tambahan kursi ini dilihat sebagai langkah untuk menguatkan kedudukan politik kerajaan dengan memberi lebih banyak suara kepada Sabah dan Sarawak yang secara tradisinya dianggap sebagai fixed deposit atau sumber kestabilan politik Malaysia. Namun, adakah ini akan benar-benar berlaku atau ia hanya sekadar janji politik yang dilontarkan untuk menenangkan rakyat Sabah dan Sarawak? Menenangkan. Terdapat kebimbangan bahwa janji-janji ini akan lenyap apabila tiba masanya dan rakyat Sabah dan Sarawak akan terus merasa terpinggir dalam sistem politik Malaysia. Janji tambahan kursi ini haruslah dilihat bukan sebagai hadiah tetapi sebagai hak yang telah termaktub dalam perjanjian asal pembentukan Malaysia. Isu tambahan kursi parlimen ini juga memperlihatkan peranan perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 yang selama ini seringkali dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, terutama dalam usaha memperjuangkan autonomi yang lebih besar bagi kedua-dua negeri. Perjanjian ini bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi ia adalah kontrak sosial yang mengikat hak Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu dalam pembentukan Malaysia. Tambahan, kursi parlimen dilihat sebagai salah satu langkah penting dalam merealisasikan semangat perjanjian ini, memastikan Sabah dan Sarawak mendapat pengiktirafan yang sewajarnya dalam pentadbiran negara. Persoalannya, adakah kerajaan akan menepati janji ini atau sekadar mengekalkan status quo demi kepentingan politik? Penduduk Sabah dan Sarawak pasti akan menilai sejauh mana keikhlasan kerajaan dalam merealisasikan janji-janji ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa terlalu banyak janji manis yang diucapkan namun hanya sedikit yang benar-benar terlaksana. Keadaan ini menjadikan rakyat semakin skeptis dan tidak mudah percaya. Mereka ingin melihat tindakan konkret, bukan sekadar janji yang dilontarkan setiap kali tiba musim pilihan raya. Apa yang jelas, tambahan kursi parlimen bukan saja soal suara di parlimen, tetapi juga soal keadilan dan marwah Sabah dan Sarawak dalam pembentukan negara ini. Soalannya, adakah kita akan menyaksikan perubahan atau hanya sekadar terus menunggu dalam kekecewaan? Fikirkanlah. Utarakan pandangan Anda semua di ruang komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.